Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan masuk satu tajuk di bawah bab fil al-ibadat, iaitu az-zakah. Zakat sebagaimana kita pelajari sebelum ni terbahagi kepada dua, iaitu zakatul fitr dan juga zakatul amwal. Zakatul fitr adalah zakat fitrah, ya, biasa di bulan Ramadan kita bayar zakat fitrah, yang mana ianya diwajibkan kepada semua yang hidup di dunia ini, yang masih hidup, dan selagi mana dia memenuhi syarat-syarat wajib membayar zakat fitrah, maka dia kena bayar zakat fitrah. Manakala satu lagi cabang, iaitu zakatul amwal. Zakatul amwal adalah zakat yang mana dikhususkan untuk orang-orang tertentu dan juga harta yang tertentu dengan kadar-kadar yang tertentu, yang khas lah. Maksudnya lain orang, lain harta dia, lain kadarnya. Okey, tak apa, kita lihat satu persatu. Baik, Ustaz cuba susun mengikut susunan di luar buku teks supaya mungkin kamu lebih jelas. Kalau kamu rasa lebih jelas, bolehlah menggunakan susunan Ustaz ni. Kalau kamu rasa lebih keliru, tak apalah, kamu ambillah mana yang baik ataupun bermanfaat untuk kamu. Baik, perkara yang perlu kita titik beratkan dalam zakatul amwal, dia tak lari daripada tiga perkara ni, iaitu kalau kamu lihat di sini, haul. Okey, haul. Yang kedua adalah nisab. Haul adalah pusingan masa. Bermaksud kalau zakat tu dah cukup nisab. So, nisab ni pula orang kata apa, kadar minima. Cukup kadar minima, bukannya kita kena bayar zakat. Tidak, kita perlu haul, kita perlu ikut masanya. Cukup haul, cukup nisab, baru kita pergi ke step yang ketiga, iaitu miqdar. Berapakah jumlah harta yang perlu kita keluarkan dan untuk membayar zakat. Okey, baik, ingat haul, nisab. Apabila kedua-duanya telah cukup, maka kita akan pergi ke step yang ketiga, iaitu miqdar. Berapakah kadar yang kita nak keluarkan. Baik, Ustaz susun kat sini tiga cabang untuk zakatul amwal. Yang pertama, az-zahab wal fiddah. Az-zahab wal fiddah, emas dan juga perak. Yang kedua, Ustaz letakkan al-an'am, binatang. Yang pertama tadi az-zahab wal fiddah, yang kedua binatang, dan yang ketiga Ustaz letak tahtal ard, di bawah tanah. Apa tu di bawah tanah? Tak apa, nanti kita lihat. Okey, cuma Ustaz nak tekan kat sini, seperti mana Ustaz cakap tadi, zakatul amwal tidak lari daripada tiga perkara, haul, nisab dan juga miqdar. Okey, kalau kamu amati, kamu lihat di buku teks, hanya zakat jenis az-zahab wal fiddah, al-an'am sahaja yang ada ketiga-tiga ni, haul, nisab dan juga miqdar. Manakala yang ketiga, cabang yang ketiga, tahtal ard ni, haul tak ada. Dia hanya ada nisab dan juga miqdar. Tak apa, nanti kita lihat satu persatu. Kita pergi yang pertama dahulu, iaitu zakat az-zahab wal fiddah. Okey, az-zahab wal fiddah. Az-zahab wal fiddah ialah emas dan juga perak. Emas, perak. Okey, kamu kena set dalam minda kamu apa sahaja az-zahab wal fiddah, termasuk sekali benda-benda seperti mata wang, wang ringgit, itu semua di bawah kategori az-zahab wal fiddah. Okey, baik, Ustaz buat ha, nun, mim, qaf. Ha, nun, mim, qaf ni maksudnya ha, haul. Nun ni dia punya nisab, nilai minima dia. Miqdar, berapa kita kena keluar untuk zakat. Untuk zahab, kedua-duanya memerlukan haul. Okey, apabila nisab telah tercapai, kalau emas 85 gram,
Kalau fiddah, kamu kalau terkeliru 672 ke 276 ke, kamu lihat ni, 672. Ustaz lambangkan seolah-olah macam burung. Ini sayap dia. Seekor burung yang boncit. Ini sayap dia, ini perut dia. Okey. Ini kepala dia lah. Kalau nak buat kepala dia. Okey. 672. Sayap kanan, sayap kiri, sayap kanan, kemudian tengah-tengah dia ada nombor 7. 672 gram. Itu adalah nisab untuk perak. Manakala miqdar dia pun sama, 2.5% daripada harta emas dan juga perak tadi. Okey, dalam buku dia ada tulis 5 syarat. 1, 2, 3, 4, 5. Betul. 5 syarat wajib zakat untuk emas dan juga perak. Jadi kalau kita singkatkan, dia akan jadi hukmun gha. Hukmun gha. Hukum huruf ghin, huruf gha. Okey, kenapa Ustaz buat macam ni? Kalau kita keluarkan satu persatu, haulanil haul. Kaf apa? Kamalun nisab. Cukup nisab. Cukup haul, cukup nisab. Mim, milkut tam, pemilikan penuh. Ghin, ghairul hulli. Bukannya emas dan juga perak untuk perhiasan. Ghairul hulli. Kamu dah belajar kat kelas kan? Apa sahaja emas dan juga perak yang kita gunakan untuk perhiasan, maka tidak dikenakan zakat. Tetapi ada satu masa dia dikenakan zakat juga. Bila mana zakat perhiasan tu melebihi kadar orang panggil kadar uruf untuk dipakai. Contoh, uruf satu tempat orang biasa pakai emas lebih kurang 800 gram sahaja. Tetapi kamu ada zakat, kamu ada emas perhiasan lebih 800, katalah 1 kilogram. Maka di situ kamu telah melebihi haddul isra. Kamu dikenakan zakat emas. Sebab kamu telah melebihi kadar uruf untuk pakai emas tersebut. Baik. Jadi ingat ini adalah haul dia, nisab, miqdar dan juga syarat wajib hukmun gha. Senang je nak ingat. Kemudian kita pergi ke bahagian bawah. Okey. Seperti mana Ustaz cakap sebelum ni, az-zahab wal fiddah termasuk nilai mata wang. So apa sahaja yang berkenaan dengan wang ringgit ataupun duit, kita masukkan dalam bahagian zakat az-zahab wal fiddah. Okey. Jadi kalau kita lihat urudut tijarah, zakatud dakhl, maksudnya zakat gaji. Gaji kan kena mengena dengan duit. So dia termasuk dalam zakat zahab wal fiddah. Al-muddakharat, simpanan pun sama. Simpanan, walaupun kita bukan simpan emas, tapi kita simpan duit dalam akaun, okey, itu pun dikira sebagai zakat az-zahab wal fiddah. Sebab duit tadi dinisbahkan, dikiaskan dengan emas. Begitu juga saham dan juga bond. Itu pun bernilai mata wang juga. So kita nisbahkan zahab wal fiddah juga. Okey, jadi disebabkan itu semua, semua yang di bawah mata wang ini, duit dan mata wang, dia punya haul, nisab dan juga miqdar sama. Haulanil haul, dia punya nisab pun 85 gram emas. Kalau perak 672. Miqdar dia 2.5%. So perniagaan, gaji, simpanan itu semua 2.5%. Dia punya miqdar zakat yang perlu dikeluarkan. Okey, cumanya kita pergi yang kedua, urudut tijarah. Dalam buku dia ada syarat wajib dia, syarat wujub dia. Kamu boleh ingat tadi hukmun gha. Untuk urudut tijarah, hukmun niyah. Dia lain sikit je. Macam tadi, haulanil haul, kamalun nisab, mim, milkut tam, an-niyah. Mestilah zakat perniagaan tu adalah kita ada niat untuk berniaga. Kena ada niat untuk berniaga. Bukannya perniagaan tu kita bukannya
kita tak berniat untuk berniaga, katalah kita untuk donation, donation misalnya, itu semua tidak dikira sebagai urudut tijarah, dia mestilah perniagaan. Kemudian cumanya ada dua bahagian yang terkeluar sedikit daripada zahab wal fiddah, iaitu ad-dain. Dia tak terkeluar pun, dia ada pecahan. Dia ada pecahan dari sudut haul. Okey, untuk zakat hutang ad-dain, dalam buku membahagikan kepada dua bahagian, iaitu marjuul ada dengan ghairu marjuu ada adaihi. Okey. Okey, sebab apa? Kalau yang marjuul ada, setiap tahun ataupun setiap haul kita kena keluarkan zakat. Orang yang kita bagi pinjam tu, orang yang kita bagi duit untuk pinjam, dia pinjam dan kita kenal pasti dia ni memang akan bayar on time, maka setiap kali haul kita kena bayar. Katalah kita pinjamkan dia selama 5 tahun, maka cukup tahun pertama kamu kena keluar zakat, tahun kedua kamu kena keluarkan zakat, walaupun duit tu tidak berada dengan kamu, duit tu berada dengan orang yang pinjam tadi, kamu tetap kena bayar zakat. Tapi kalau orang yang pinjam tu, orang yang pinjam tu kita tak pasti dia ni boleh bayar ke tidak, kita tak yakin, maka selagi mana dia tidak membayar zakat, selagi mana dia tidak membayar hutang kita, maka kita tak perlu bayar zakat untuk hutang tersebut lah. Katalah pinjam 5 tahun, dia ni boleh bayar ke tak boleh bayar, macam tak boleh bayar. Jadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dia tak payah bayar, kita tak payah bayar zakat, sehingga dia membayar semula duit hutang tadi. Okey, itu zakat hutang. Kemudian yang kedua, al-hiasan. Ustaz cakap tadi kan kat atas, asal hukumnya adalah emas dan juga perak perhiasan tidak perlu kita bayar zakat. Tetapi apabila telah mencapai satu nilai yang melebihi kebiasaan orang memakai perhiasan, maksudnya dah terlebih dah, orang biasa pakai 800 gram, kamu beli yang boleh pakai lah, beli sampai 500 kilogram, 5 kilogram contoh, 5 kilogram zakat perhiasan kamu, itu dah melebihi kadar biasa orang pakai, maka kamu dikenakan zakat. Ini hadul israf ni berbeza mengikut uruf tempat tu. Kalau kita di Malaysia, Selangor lain, wilayah lain, Perlis lain, Kelantan lain, mengikut orang setempat tu, berapakah kadar uruf dia pakai zakat perhiasan tersebut. Okey, selesai untuk zahab wal fiddah. Sekarang kita pergi beralih ke bahagian yang kedua, iaitu zakat al-an'am. Zakatul an'am ni pula, dia ada haul. Okey, dia macam zahab wal fiddah juga, dia ada haul. Cumanya nisab dan juga miqdar dia berbeza. Kita mengikut jadual. Jadual ada di dalam buku teks, kamu boleh lihat. Cuma ustaz mungkin boleh bagi tips lah, kamu boleh ingat empat kadar yang terawal. Okey, misalnya ini jenis binatang, yang ni nisab dia, yang ni miqdar dia, haul dia haulanil haul. Baik, kalau untuk unta kita ambil gandaan 5, 10, 15, 20. 5, 10, 15, 20. Kambing dia, kalau 5, 1. Kalau 10, 2. Kalau 15, 3 ekor. Kalau 20, 4 ekor. Unta mudah sikit. 5, 1, 10, 2, 15, 3, 20, 4 ekor. Okey, itu untuk unta. Untuk lembu, okey, untuk lembu kita ambil gandaan 10. Cumanya lembu ni dia tak ada 50, dia 30, 40. Dia lompat 50 dia tak ada. 40, 60, 70, 80, 90, 100, 110, macam tu. Lembu. Dia gandaan 10 tanpa 50 ada. Kalau 30, ini dia punya tabi'ah. Okey, 40, 60, 70. Okey. Okey, kita pergi ke kambing. Kambing pula
dia gandaan 100. Cuma kita kena tambah 1 sikit. Mula-mula starting dia 40. Okey. 40, 121, 201, 301, 401. Okey. Dan seterusnya. Dan dia ni miqdar dia sama dengan ibil untuk 4 yang terawal lah. Seekor, 2 ekor, 3 ekor, 4 ekor kambing. Okey. Itu adalah zakatul an'am. Okey. Untuk jadual zakatul an'am memang payah sikit lah. Kamu nak kena hafal jadualnya. Tapi at least kita adalah juga data. Paling kurang pun kita ingatlah 4 yang terawal. Kalau soalan tanya 4 yang terawal, kita boleh jawab. Okey. Itu zakatul an'am. Zakatul an'am. Kita pergi ke bahagian yang ketiga. Okey, bahagian yang ketiga iaitu zakat. Yang ni tak ada dalam buku teks, ustaz yang letak ni. Tahtal ardi, benda-benda yang bawah tanah. Okey. Benda-benda yang bawah tanah ni. Okey, apa yang dikatakan bawah tanah? Al-ma'adin wa ar-rikas. Al-ma'adin wa ar-rikas. Okey, ma'adin dan rikas ni adalah benda-benda harta karun. Kita panggil harta karun, benda-benda yang bernilai tapi di bawah tanah. Cumanya ar-rikas ni benda yang ditanam. Contoh orang simpan emas dalam bekas, kemudian dia tanam dalam tanah. Itu kita panggil ar-rikas. Tetapi al-ma'adin ni adalah benda yang memang ada dalam tanah. Contoh emas, perak, Okey. Kemudian macam mana supaya kita tak keliru di antara ma'adin dengan rikas? Okey. Ma'adin ni start huruf mim kan? Okey. Mim mungkin kita boleh ingat mother nature. Mim, ma'adin, mother nature. Kenapa mother nature? Semula jadi. Memang secara semula jadi dalam tanah tu ada emas. Kebetulan kita korek-korek, kita jumpa emas. So, time tu itu dikira sebagai ma'adin. Rikas pula tidak. Orang yang jumpa emas, orang tanam dalam tanah tu. Harta karun lah. Okey. Sebelum Ustaz lupa, tahtal ardi tak ada haul. Kena ingat ni. Ini adalah zakat yang tiada haul. Tak perlu tunggu. Kamu jumpa sahaja emas, terus kena keluar zakat. Dia tak ada kena tunggu setahun ke, 2 tahun ke, tak ada. Okey, kita lihat. Nisab disebabkan okey, kita lihat syarat dulu. Syarat wajib untuk ma'adin dan juga rikas ni, an az-zahab wa al-fiddah. Kenapa an? Ain ni maksudnya adamul haul, tanpa haul. Nun maksudnya nisab. Okey. Yang pertama adamul haul, tak ada haul. Nun nisab. Nisab dia apa? Nisab dia sama dengan nisab emas. Okey. Kemudian syarat yang ketiga az-zahab wal fiddah. Dia mestilah emas dan juga perak. Katalah kita gali-gali dalam tu ada emas, perak, belian, zamrud, titanium. Okey, banyak-banyak tu kamu hanya keluarkan zakat untuk emas dan juga perak sahaja. Kalau ada belian ke zamrud ke apa tu tak payah. Itu tak payah kena zakat. Okey. So ada 3, ain, adamul haul, nisab dan juga az-zahab wa al-fiddah. Okey. Untuk ma'adin dia sama sahaja macam zahab wal fiddah. Ini dia punya nisab dan kadar dia, miqdar dia adalah 2.5%. Sama macam zakatuz zahab wal fiddah. Cuma ar-rikas ni, harta karun ni, dia punya kadar yang perlu kita keluarkan banyak sikit, 20%. Sebab apa? Mungkin dari sudut kita bukannya benda kita orang yang kedua jumpalah. Orang pertama dah tanam, orang kedua kita lah yang jumpa. So dia punya nisab tinggi sikit, 20%. Okey. Emas jumpa 2.5, emas harta karun 20%. Okey, ini adalah al-ma'adin wa ar-rikas. Okey. Kita pergi yang ketiga. Kita pergi yang ketiga, az-zuru' wa ath-thimar. Az-zuru' ni tanaman dan buah-buahan. Okey. Nisab dia
Okey, sebelum kita pergi ke nisab dan juga miqdar yang perlu dikeluarkan, kita pergi ke syarat wajib dia. Syarat wajib dia, mana budu. Kelantan. Mana budu. Mana budu. Okey, kenapa Ustaz letak mana budu? Mim pertama milkut tam, alif ittikhar, nun nisab, alif iqtiyad, budu ni badus sila. Itu syarat dia, ada 5 Okey, untuk zuru' kita guna yang oren ni 1, 2, 3, 4 mana. Tapi untuk at-thimar satu lagi kita tambah badus sila. Okey, kalau zuru' 1, 2, 3, 4. Kalau thimar syarat wajib dia 1, 2, 3, 4, 5 at-thimar faqat Ustaz tulis ni. Okey, apa syarat dia? Yang pertama mestilah milik kita, zuruk wasimar tu, tanaman dan juga buah-buahan tu milik sepenuhnya kita. Iddikhar tahan lama, mestilah benda yang buah dan juga tanaman tu tahan lama. Nisab dah capai nisab. Iqtiyad ni boleh dimakan, badus silah, tidak rosak, tidak rosak. Baik, mana tadi? Okey, nun nisab. Nisab adalah untuk zuruk dan thimar 1300 kg. Ni kamu kena ingatlah, 1300 kilogram ataupun 1.3 tan. Bila kamu tanam sahaja tanaman az-zuru' wa thimar, contoh barley kamu dah capai sahaja 1300 kg, maka kamu kena keluarkan zakat. Terus keluarkan, jangan tunggu pula setahun, sebab ni adalah zakat yang tak memerlukan haul. Okey, kadar dia berapa kena keluarkan? Kita bahagikan kepada 2. Sekiranya kamu tanam menggunakan air hujan, kamu tak buat parit, tak buat air pancut, hanya bersumberkan air hujan, maka dikenakan 10%. Banyak sikit berbanding kalau kamu usaha, kamu buat parit, kamu buat sediakan air, kamu siram dan sebagainya, kamu kena 5% sahaja daripada harta tanaman kamu itulah. Itu adalah zakatul amwal. Okey, so conclusionnya ada 3. Yang ada haul, zahab wal fiddah dan juga al-an'am. Tahtal ard ni tak ada haul. Okey, kemudian apa dia? Al-ma'adin wal rikas dan juga az-zuru' wa ath-thimar. Dan zakatul amwal kita tak lari daripada 3 perkara, iaitu haul, nisab dan juga miqdar. Wallahu a'lam.